Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, selepas paksa memaksa, ugut mengugut, pasti akan berlaku perkara-perkara beginilah. Tidak kiralah siapa pemimpin, tidak kiralah siapa Perdana Menteri, tidak kira siapa kerajaan, mesti jadi. 15 menit selepas Akmal Saleh paksa ugut keluar kerajaan, tiba-tiba timbul kes-kes mahkamah dan bakal ditangkap. Wah, itu soalan paling panas. Jika Akmal paksa UMNO keluar, tiba-tiba kes mahkamah satu persatu timbul. Wah, adakah Dr. Akmal Saleh ini pun akan menikmati juga nasib seperti orang-orang sebelum ini? Saya pikir tidak. Kenapa? Kalau Dr. Akmal Saleh tiada masalah, dia tidak pernah makan rasuah, dia tidak pernah buat apa-apa jenayah, Dr. Akmal Saleh tidak perlu risau. Tapi kalaulah Dr. Akmal Saleh tiba-tiba pernah teringat dia pernah minta itu kah, minta ini kah, memanglah dia risau kan. Tapi kalau tiada, bikin apa mau risau? Tidak mungkin akan ada apa-apa yang berlaku. Dan saya percaya juga kerajaan yang ada sekarang ini bukan kerajaan begitu. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjanjikan bahwa dia tidak akan campur tangan di dalam mana-mana keputusan mahkamah. Dia tidak akan mengarahkan sesiapa untuk menyalahgunakan kuasa. Tidak ada orang yang ditangkap tanpa sebarang masalah. Kecuali kalau kau memang ada masalah. Kecuali kalau kau memang ada kes. Kecuali kalau kau memang ingat-ingat memang ada. Jangan salahkan Perdana Menteri. Jangan salahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau tiba-tiba kamu kena tangkap. Itu bukan pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi itu memang pasal jenayah yang kamu buat. Macam Najib Razak. Kenapa mau salahkan DAP, mau salahkan Mahathir, mau salahkan Anwar? Kenapa mau salahkan dia? Mereka semua itu. Nah, sedangkan yang buat salah, yang menyebabkan dia masuk penjara, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi pasal jenayah yang dia buat. Jenayah itu teruk betul. Begitu. Jadi, Akmal Saleh pun, kalau dia kena tangkap kah, dia kena penjara kah, dia kena dakwa kah, bukan pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim sakit hati sebab dia mau keluar daripada ini, bukan. Tapi kalau dia memang ada kes, memang patutlah. Kan, kalau memang ada kes memang patut. Tapi kalau tiada kes, tidak akan berlaku. Dan satu lagi, kalaupun dia ditahan, dia ditangkap, kalau memang dia tidak bersalah, tetap akan dibebaskan. Mana ada hakim di dunia ini yang tidak waras? Mana ada hakim di Malaysia yang tidak ada tidak ada akal, sehingga orang yang tidak salah tetap dipenjara? Tidak ada begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana justification yang dibuat pun, macam mana sekalipun mau dipersalahkan hakim kah, mahkamah kah, kalau memang itu salah-salah lah. Macam Najib lah. Macam mana pun diperbetulkan, kalau memang salah tetap salah. Oke, tinggalkan komen Anda dengan Nadi Suara Rakyat bagaimana di channel ini. Bye-bye. Jadi apa pendapat Anda tentang shot sebentar tadi? Bagi Anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang Anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu.
Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut Rosmah Mansur, isu ini bukan sekadar kes mahkamah. Ia adalah simbol zaman ujian sistem dan cermin politik negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu Rosmah Mansur, ini bukan sekadar isteri Perdana Menteri. Rosmah Mansur bukan figura yang pasif. Dalam era suaminya berkuasa, beliau dilihat punya pengaruh cukup luar biasa. Malah juga terlibat dalam jaringan elit-elit politik. Beliau juga menjadi wajah gaya hidup mewah yang menjauhkan rakyat. Persepsi ini melekat kuat, sama ada adil atau tidak, imej itu terbentuk secara semula jadi. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, kes mahkamah, ujian rule of law ketika Rosmah Mansur tiba-tiba naik mahkamah. Apabila Rosmah Mansur didakwa dan disabitkan, mesejnya cukup jelas tuan-tuan dan puan-puan. Status, gelaran dan kedudukan tidak kebal. Ini penting untuk di demokrasi negara Malaysia. Undang-undang tidak pilih bulu. Kuasa eksekutif boleh diadili. Rakyat melihat sistem ini berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, kes Rosmah Mansur menguatkan kepercayaan awam, bukan melemahkannya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apa kesan terus kepada UMNO dalam kes Rosmah Mansur? Realitinya pahit, tuan-tuan dan puan-puan. Nama Rosmah Mansur terpaut rapat dengan UMNO lama. Setiap berita mahkamah buka luka yang cukup lama. Sukar untuk UMNO bercakap soal reform bila bayang ini masih ada. Ini bukan salah Rosmah semata-mata, tapi warisan politik yang belum dibersihkan. Tuan-tuan dan puan-puan, adanya dimensi emosi dan empati serta simpati. Ada juga sudut manusia. Kita melihat itu Rosmah Mansur sebagai ibu, sebagai isteri, dan warga emas yang cantik. Warga emas yang cukup cantik. Sebahagian rakyat memang bersimpati, memang ada yang simpati. Sebahagian pula tidak memaafkan. Politik Malaysia sering terbelah antara keadilan dan belas kasihan. Di sinilah emosi awam diuji. Adakah simpati boleh mengatasi prinsip? Implikasi kepada politik masa depan pula, tuan-tuan dan puan-puan. Rosmah Mansur menghantar isyarat kuat kepada isteri-isteri pemimpin yang ada sekarang. Kepada keluarga-keluarga elit-elit politik yang ada sekarang. Kepada pemegang kuasa rasmi atau tidak rasmi. Pengaruh belakang tabir tidak lagi selamat. Ini mengubah cara elit politik berpolitik. Ini mengubah cara mereka menjadi lebih berhati-hati dan kurang angkuh.
tidak lagi terlalu sombong dan ego. Kesimpulan secara tajam daripada saya, Rosma Mansor hari ini bukan sekadar individu di mahkamah, tetapi beliau adalah simbol era kuasa tanpa sempadan. Amaran bahawa politik lama tidak boleh diulang lagi. Dan untuk UMNO, untuk UMNO serta politik negara Malaysia, selagi bayang-bayang ini belum benar-benar berlalu, naratif pembaruan akan sentiasa dipersoal. Kalau tuan-tuan dan puan mau saya teruskan ulasan ini, sila komen, like, subscribe, share kepada kawan-kawan. Tinggalkan komen anda, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin sisipkan kepada anda bagi yang berminat mengetahui pemikiran Tun Mahathir, bagaimana cara dia berfikir, otak dia berfikir, bijak ke tidak Tun Mahathir. Saya sisipkan bagi anda di beg kuning, sila beli. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang berminat untuk melihat, mau belajar muslihat Mahathir pula, segala-gala tentang muslihat Mahathir juga ada dituliskan di dalam buku. Cara pemikiran Mahathir, adakah dia buat muslihat dan sebagainya, ada juga di beg kuning. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perkenalkan kepada anda juga satu lagi buku tentang Tun Mahathir bertajuk Paradise Lost, Paradise Lost Mahathir. Yang ini bercerita tentang apa yang berlaku seterusnya setelah Pakatan Harapan tumbang, Pakatan Harapan muncul, setelah Mahathir jadi Perdana Menteri, dia turun lagi bukan jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku semuanya. Ketiga-tiga buku ini ada di beg kuning, sekarang ada promosi. Rugi bagi anda yang memang berkecimpung dan suka tentang politik negara Malaysia. Sekiranya anda tidak pernah membaca buku ini, jangan cakap anda suka politik kalau buku pun tidak suka baca. Orang bijak suka baca buku. Semua ada di dalam beg kuning, ada promosi sekarang. Pertama, pemikiran Tun Mahathir. Kedua, muslihat Mahathir. Dan ketiga, Paradise Lost Mahathir. Okey, kita tengok sama-sama. Jangan lupa beli di beg kuning. Di sini, di bawah ni ya. Okey.